Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahu bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Mana tadi? Misalnya tadi? Dah masuk belum? Okay. Alright. Okey, kita ada 10 orang, tak apalah. Ni saya rakam. Jadi nanti sekarang kalau ni, pagi tadi sorry tahap pertama masalah internet dia. Saya janji dengan Fabat dalam masa sejam. Sekali dia bagi cepat tapi nak upload ke YouTube yang lambat. Okey, jadi pagi tadi dekat pukul 12 baru saya naikkan video. Okey, jadi siapa-siapa yang terlepas dia pesan juga dekat kawan-kawan, siapa terlepas dia boleh tengok kat video tu lah macam mana nak buat, ke apa dan sebagainya. Tapi kalau still ada soalan nak tanya, boleh lah. Kan macam katakanlah ada yang mungkin kawan-kawan atau penawak akan datang tak boleh nak join ke, tapi ada soalan ditanya dekat group. Lepas tu nanti kita cuba huraikan dalam ni, nanti boleh check balik dekat YouTube. Ataupun kita fikirlah, tengok kalau tak boleh juga kita fikir cara lain Sebab saya, dan kalau boleh jangan PM saya personal, soalan-soalan ni tanya terus kat group. Kenapa? Sebab kadang-kadang soalan yang sama orang lain pun mungkin nak tanya. Jadi kalau awak tanya PM, masing-masing PM, cikgu nak kena jawab banyak-banyak kali, letih. Jadi biar kat group, biar orang lain pun dapat baca juga. Okey, kita pergi pada soalan Saya ambil kat sini je lah. Kita ambil daripada Google Form Okay, ni trial Terengganu. Ni agaknya cikgunya lah, saya pun tak pasti. Korang kalau ada MOE punya tu, pakai MOE punya tu lah yang ada 5 tu. Jadi yang tu kita tak susah nak, ni kan nak kena bagi permission to admit. Okay, ini saya jawab pula SMK section 19. Ini di Selangor. Di Selangor 5 lira dan CM. Okey. Ni Puan Melia mengambil 500 daripada perniagaan untuk membayar yuran kelas piano anaknya dan tidak direkodkan sebagai ambilan. Apakah anda yang tahu prinsip perekonomian yang tidak dipatuhi oleh beliau? Apa jawapan dia? B. Ni tak ada masalah entiti berasingan. Okey, sebab kita anggapkan bahawa kita dan perniagaan adalah orang yang berbeza, jadi perlu direkod Okey, yang kedua, situasi berikut berkaitan dengan perniagaan Encik Mutu. Encik Mutu memulakan perniagaan futsal pada 1 Mac 2020. Tempoh perakaunnannya berakhir pada setiap 6 bulan. Jadi yang mana tempoh perakaunan dia? Bila start 1 Mac, habis bila kalau 6 bulan? C. Ni semua orang betul? Ni awak tak ada ni tapi kalau saya rasa awak boleh refresh sikit-sikit lah apa yang awak jawab tadi. Antara klasifikasi akaun berikut yang manakah betul? Yang mana betul? C. Betul tak ni? Insurans prabayar alat tulis. Yang ni betul tak? Betul.
Betul. Salah, alat tulis bukan Alat, furniture. alat Tulis belanja. Betul lah. Kalau dia kata inventory alat tulis, aset semasa. Dia takkan jadi aset bukan semasa. Okey, kalau alat tulis saja belanja. Bagus. Yang ni tunai alatan pejabat betul? Betul. Yang ni nombor 3? Betul. Nombor 4? Salah. Salah Deposit diterima ni sepatutnya apa? Orang bayar deposit kat kita. Ni sebenarnya liability semasa lah. Biasanya amount dia tak banyak, kecil. Jadi kita letak kat liability semasa. Sebab orang kita tolong pegang Jadi jawapan dia ialah 2 dan 3 C Urus niaga berikut diperolehi daripada kedai Dobi Mesra. Belanja ubah suai kedai Dobi dibayar dengan pinjaman bank sebanyak RM30,000. Okey, apakah kesan urus niaga tersebut? Okey, belanja ubah suai kedai Dobi. Dia ubah suai kedai Dobi Jadi apa yang bertambah kat situ? Aset. Aset dia tambah? Aset. Kenapa? Sebab dia ubah suai Dobi ni sebenarnya aset dia. Dia bukan belanja tapi sebenarnya aset. Kalau penyelenggaraan barulah belanja. Ini yang kita belajar sebenarnya apa? Dalam kelab persatuan tu apa nama dia? Hai, saya lupa pula. Aduhai. Apa? Belanja. Saya tak tersebut pula sekarang ni. Kata hasil, pembelanjaan hasil. Ya, pandai. Okey, yang ni dipanggil sebenarnya perbelanjaan modal Dia bukan perbelanjaan hasil, ni modal. Jadi bila ni dimasuk dekat PKK lah. Okey, dibayar dengan pinjaman bank sebanyak RM30,000. Ada kesan tak pada liability? Tambah ke tolak? Sebab dia buat pinjaman bank. Liability dia Tambah. Okay, liability dia bertambah, equity dia? Tak ada efek. Jadi efek Jadi yang mana ni? Tambah, salah, tambah, ni tidak berubah. Jadi jawapan dia ialah D Dokumen perniagaan di bawah diterima oleh kedai kasut I. Okey, jadi kenapa kilang kasut Ceria menghantar dokumen perniagaan tersebut? Jadi Ceria hantar dekat kedai kasut I. Kenapa dia hantar? Mengurangkan hutang, menambahkan Untuk hutang. menambahkan hutang. Menambahkan hutang siapa? Kasut I. Okey, jawapan dia ialah D Okey, ada siapa-siapa tak yang tak jelas pasal soalan ni? Boleh? Tak ada siapa nak tanya KK, are you okay? Ya cikgu. Faham tak? Setakat ni faham. Tak ada apa-apa nak tanya pasal ni Tak ada kot. Nota debit ni tahu ya apa fungsi dia? Nota kredit dia mengurangkan hutang. Kan? Jadi kalau nota debit dia menambahkan. Sebenarnya apa yang berlaku bila nota kredit tu invoice kita terlebih. Jadi kita bagi nota kredit untuk kurangkan. Manakala nota debit ni asalnya invoice kita tu terkurang. Jadi kita bagi nota debit untuk tambahkan balik hutang orang tu Okey, jadi ni jawapan dia di. Berikut ialah carta akaun kedai Firdaus Maju. Okey, ni bagi nombor dia. Akaun manakah yang betul bagi kod 1250? 1250 kod dia dekat sini. Aset. Yang mana aset? Simpanan tetap. Okey, jadi jawapan dia simpanan tetap. Betul, bagus. Saya Pilih padanan yang betul. Mana ni? Slip deposit check. Slip bayaran yang dikeluarkan daripada mesin daftar tunai. Betul ke? Betul ke ni? Slip wang masuk borang yang diisi apabila cek dibankkan. Okey. Slip pindahan wang. Dokumen yang diisi untuk membuat pindahan wang. Transaksi elektronik. Resit yang dikirim kepada pengguna melalui email.
Yang mana betul ni? C. Pindahan wang, di sini tu pindahan wang. Itu salah ke? Oh, okey. Yang ni dia terbalik kan. Slip deposit check patutnya borang yang diisi apa beli cek di bengkel ni, yang ni. Okey, ni bukan through email. Okey, jawapan dia betul lah C. Yang ni bukan melalui email, maknanya melalui internet. Nah, kan? Maklumat inventory akhir dalam akaun perdagangan digunakan untuk menghitung Kos apa? jualan. Kos jualan ke, kos belian ke, dan bersih ke, kos barang untuk dijual. Jawapan dia, kos jualan Sebab kalau tengok formula dia, kos barang untuk dijual, tolak inventory akhir, jadi kita dapat kos jualan. Yang lain ni, yang lagi 3 ni, dia sebelum inventory akhir, jadi dia tak ada kena-mengena. Okay. Berikut ialah maklumat dari ledger perniagaan Ramadan. Okey, dia kata baki debit ledger jualan, penerimaan daripada akaun belum terima, diskaun delivery. Okey, berapakah jumlah jualan kredit? Macam ni kita nak cari jualan kredit ni? Buka T-account dulu. Ni korang nampak ke dia punya skrin? Nampak. Nampak ya? Sekejap, saya rasa macam kecil lah. Ni better kot Saya takut yang kalau pakai laptop dia nampak besar. Saya risau yang pakai telefon. Yang pakai telefon ni skrin dia kecil kan? Boleh je. Boleh? Okay. Boleh, Alhamdulillah. Jadi ni macam ni kita nak prepare account ni. Buka akaun kawalan belum terima. Macam mana akaun kawalan belum terima tu apa rupa dia? Ada bentuk T-account. Memanglah bentuk T, dah tu bentuk apa lagi? Okay. Alright. Cikgu buat satu. Kat sini tak dia buat Jamboard lah. Mana cikgu nak ni Patutnya cikgu bukan pakai ni Cikgu tersalah pakai ni. Okay, Excel lah. Saya buka Excel, dia buka benda lain. Okay. Okay, ni saya besarkan sikit skrin dia. Yang mana soalan dia tadi? Sekejap. Okay, sekarang ni ledger jualan. Ledger jualan ni ADT lah ya. Jadi saya buat akaun yang ringkas. Okay, akaun belum terima ABT. Jadi kalau tengok ABT kat mana baki bawah-bawah? Awak kena ingat sini tambah. Debit baki EV. Okay, sini tolak. Siapa tu? Okay. Selamat datang. Okay, jadi kita tengok kat sini. Baki bawah-bawah, ingat baki bawah sentiasa tempat tambah. Baki hantar bawah, tempat tolak Tolak. Okay, jadi apa lagi? Kalau dia buat jualan kredit, sebelah mana? Jualan kredit. Jualan kredit sebelah debit sebab Kredit. bila kita buat jualan kredit, dia punya tu bertambah. Kuruk kredit Yang bertambah. Lagi? Apa lagi yang menambahkan kat sini? Okay, dekat sini bila kita Discount. ada bank penerimaan lagi diskaun, hutang lapuk. hutang lapuk. Lagi tak? Cikgu, pulangan masuk tu pulangan belian? Dia jambak
pulangan masuk, pulangan belian dah. Kalau bak, pulangan pulangan jualan tu pulangan masuk, jam. Bak, pulangan belian tu pulangan keluar. Formula dia jam bak. Oh ingat Sama. Masih. Okey. Sekejap, nak buang sekejap. Lemak ada tengah-tengah ni. Okey. Okey, jadi baki dia 8690, baki debit ledger jualan ni baki awal 8690. Okay, lepas tu dia kata penerimaan daripada ABT 52430. Kita masukkan sini 52430. Diskaun dia, diskaun diberi 1260. Jadi kita masuk sini. Bila kita dah buat tapak dia senanglah kita main masuk kan. Pulangan masuk jambak jadi pulangan jualan jadi 1680. Sini pulangan pun mengurangkannya. 1680. Okey, hutang lapuk 550. Okey, lepas tu dia kata baki debit ledger jualan. Okey, dia baki akhir ni dia lain sikit Kalau baki awal dia ikut, kalau dia kata debit kat debit lah. Tapi kalau baki akhir, kalau dia kata baki debit, sebenarnya dia dekat kredit. Sebab apa? Bila awak tengok kan, bila kita tutup, okey, bila kita, mana tadi? Bila kita tutup, dia akan hantar bawah, jadi baki bawah-bawah dia jadi debit balik kan? Oh. Jadi awak kena ingat lah, lepas ni kalau dia baki akhir dia tu, kalau dia kata debit, sebenarnya dia dekat kredit. Yang baki akhir. Baki awal, Sebenarnya ni baki bawah-bawah dia. ya. Betul. Okay. Okay. Jadi awak terbalikkan je lah. Okay, sekarang ni kita dah boleh kira kan? Jadi tambahkan. Samakan, tolakkan. Ya, samakan. Nah, ni kalau nanti Karang periksa tak ingat suara saya tambahkan, samakan, tolakkan. Ni mana kena ketuk masing-masing Okey, tolakkan. Jadi kita dapat 56950. Okey. Okey, jadi jawapan dia ialah D D. Okey, ada berapa persoalan? Apa ada nak tanya? Boleh? Boleh. Boleh? Okay, soalan nombor 10 pula, maklumat berikut diambil daripada imbangan duga perniagaan riang gembira. Okey, tunai dia debit, akaun belum bayar kredit. Okey, apa rasa-rasanya X ni? Saya belum terperoleh. Ambilan baki dia dekat mana? Ambilan debit. Okey, sebab apa? Ambilan ni dia adalah, walaupun dia adalah apa nama dia ni? Equity pemilik selalu dekat kredit kan? Tapi dia sistem kontra. Jadi dia dekat sini. Okey, pulangan masuk pula dia adalah pulangan jualan. Jualan biasanya kredit, jadi pulangan dia debit. Okey. Sewa belum terperoleh iaitu hasil belum terperoleh. Okey, hasil belum terperoleh ni asset ke liability? Liability. Kan? Jadi dia sebelah Kredit. faedah atas simpanan belum terima. Aset. Hasil belum terima ABB kan? asset. Jadi jawapan dia adalah C. Okay, good. Ni berapa orang ni yang betul soalan ni? Saya. Hai Keles. Saya. Okay, good, very good. Bagus. Okay. Keles. Tak nak tengok. Okay, tak apa. Hati-hati. Doa banyak-banyak minta Allah elakkanlah kita daripada careless ni, dan kita sendiri pun buat tu dengan penuh hati-hati. Jangan takut, tapi kita hati-hati. Okey, antara berikut manakah catatan yang betul dalam imbangan duga? Yang mana yang betul dalam imbangan duga? Alatan pejabat ni betul tak? Alatan pejabat betul. Betul kan, sebab dia aset. Angkutan keluar? Salah. Angkutan keluar belanja sepatutnya dekat debit. Pulangan belian? Belian debit. Kredit. Belian kredit. Tapi cikgu saya ada Yang ni betul?
Adik Somri Apa? betul. Yang ni betul ya, Betul. sebab belanja. Jadi 1 dan 4 B. yang betul. Jadi jawapan dia ialah B. Kan senang je sebenarnya account kan. Very easy kan. Okey, perniagaan Bestari merekodkan urus niaga melibatkan tunai ke dalam buku Eh, tunai runcit. Apakah kegunaan buku tunai runcit? rekod belanja kecil. Ya. Betul. Okey, semua setuju kan? Ni senang. Okey, 1 minit pun tak sampai kan. Jurnal berikut diperolehi daripada kedai puri ni. Okey. Apakah keterangan yang sesuai dengan X? Ni sebenarnya apa yang berlaku ni? B. Alatan pejabat tambah, ni sebelah kredit, maknanya Beli liability. komputer Debit setara kredit. Dia Membawa B. masuk. membawa Dia masuk masuk. ke? Eh, Dia beliak. membeli. Dia beliak. Dia Beli membeli, FPD. betul. Dia B. Secara kredit ke tunai? Kredit. 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 Sebab apa? Ni Dia nama beli orang kat kan? hutang. Kalau tunai kita tak tulis nama orang. Nama orang ni Betul. bila yang melibatkan hutang. Kalau tunai masuk buku tunai lah. Ya, masuk buku tunai. Okey, macam mana tahu dia bukan jual? Sebab tak pejabat. Kalau jual, alatan jabat ni sepatutnya dekat kredit. Kredit. Sebab dia kurang. Sebab ni aset bertambah bahagian debit. Jadi jadi dia membelilah sebab dia aset dia tambah. Okay, jadi B Okey, maklumat berikut diperolehi daripada kedai Alex pada 30 Jun 2020. Berapakah kos jualan? Okey, mana berapa kos jualan dia ni? Okey, macam mana nak kira kos jualan? Inventory awal. Inventory Tambah. awal, Okay, lepas tu belian, tolak pulangan belian. belian, tolak pulangan belian. Tambah dengan duty belian. Okey, tambah dengan duty atas belian. Tambah dengan inventory awal. Tolak Okey. inventory akhir. Okey, tambah Dapatlah C. dapat C betul? Ya. Okey. D. C ke D? Saya tak kira ni. D. 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 D? D. Tak kira. D. Calculator ni. Tak kira balik. Baba over confident. Saya tak tunjuk jalan kira, saya kira je. Ya, inventory awal 5,300. Okey, kita tambah dengan belian C no? 1,540. Kita tolak dengan pulangan. Dapat dulu. Okey. Lepas tu tambah dengan duty atas belian Dapat D. 2,300. 1,7410. Saya dapat C. Saya pun C. Korang salah kira ni. Ke lagi saya kira? Bos. 1,300. Banyak kali je kita kira. Inventory belian tambah dengan duty belian. Lepas tu tambah dengan inventory awal, tolak dengan inventory akhir. Ni tambah ni. Tak, cikgu belian tambah dengan duty belian dulu. Yelah. Sekejap 1,540. Okey. Tolak Cikgu tolak 2,800. Tambah 1,540. Okey. Lepas tu tolak dengan 2,300. Betul lah 1,7410. Dia dapat ada 760. Pulangan masuk dia tak kira Pulangan kan? masuk tak kira Tak, je. pelanggan masuk tu. Tak kira kan sebab Pulangan masuk dia pulangan Pulangan jualan. jalan lah. Pulangan Pulangan masuk. Salah. Okey, kita tambah balik 2,800. Okey, bagus-bagus. Okey, betul. Ayo, pening betul. Betul. Tampar. Okay, good. Ini sebenarnya pulangan jualan jadi tak payah masuk. Okay, okay, sekarang ni dia sudah kira berapakah peruntukan hutang ragu yang akan direkodkan dalam akaun untung rugi. Oh, Okay. nampak. Ni yang lama. Okay, sekarang ni 8,900 kita darab dengan 2%. Jadi dapat 178. Yang baru 178, yang lama 120. Jadi Aduh. berapa yang masuk untung rugi? Tolak lah kan? 178 tolak 120. Ya, tolak. D 58. Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh ke? Boleh. Okey.
Respon dia kalau tak faham cakap. Okey, cikgu akan cuba terangkan balik. Kalau tak cikgu pergi laju je. Faedah atas pinjaman belum bayar dicatat dalam penyata kedudukan kewangan sebagai Liability semasa. liability semasa. Ni senang, jawapan dia ialah B. Ini asbab hebat ni babab kan? Jawapan dia B. Babab. Okey, nombor 17, kesilapan berikut telah dikesan. Okey, belian daripada Haziq 2,000 telah tersalah catat dalam akaun Hazikah. Catatan manakah yang membetulkan kesilapan tersebut? Yang mana? Sekejap, dia telah tersalah catat dalam Haziq, tersalah catat dalam Hazikah kan? Belian. Belian maknanya dia adalah, apa nama dia ni? Belian daripada Haziq. Maknanya akaun Haziq ni dia dah terlebih kredit kan. Jadi debit Haziq, kredit Hazikah. Yeay, B. Kan cikgu, patutnya B kan? Saya pun jawab B. Mau dia double. Salah. Salah. Jawapan dia rasa A. Sekejap. Dia A. Saya Tapi rasa saya B jawab dulu B. sebab dia kata dia bagi dekat Hazikah. Aku jawab B. Dia salah catat. So Hazikah duit masuk. So nak keluarkan dia kena kredit Hazikah lah kan. Belian daripada Haziq. Haziq beli 2,000. Kalau tu salah catat kan. Salah masuk dalam Hazikah kan? So Jadi, kita ni keluarkan kita kena dekat kredit Hazikah. dekat Hazikah. Debit Haziq. Jadi jawapan dia C. Soalan. Bukan. Jawapan dia B. Jawapan dia C lah. B. Jawapan dia mungkin D. Dia keluarkan daripada Hazikah, dimasukkan dalam Haziq. Sekejap. Wait. Dia kok salah. Okay. Jawapan dia ialah A, betul. A yang betul. Kenapa cikgu? Saya tak faham. Saya pun. Alright. Cikgu tunjuk akaunnya. Betul. Mengisi komen. Okay, jadi katakanlah ni Haziq. Ni Hazikah. Kan? Okay, dia kata belian daripada Haziq 2,000 dah telah catat dalam akaun Hazikah. Okay. Dia dah terlekod kat sini tau. Belian 2,000. Okay. Benda ni salah. Kita nak masukkan sini. Jadi apa saya kena buat dengan Hazikah? Saya pindahkan ke sini kan. Jadi sini saya tulis Haziq. Sini saya tulis Hazikah. Betul tak? Saya warnakan lain sikit. Jadi awak nampak sebenarnya yang mana yang kita betulkan. Ni yang kita betulkan. Ni yang asal. Okay, amount dia. Berapa yang kita nak kena pindahkan? Nak jadikan 2,000 lah kan sebab kita nak jadikan akaun ni kosong. Betul tak? Debit 2,000. Jadi kita pindah ke sini 2,000. Jadi kita tengok debit Hazikah, kredit Haziq. Kita jangan tengok ni, kita tengok atas dia nama akaun. Hazikah, debit. Okey. Boleh? Boleh. Okey, jadi jawapan dia ialah A. Alright, nombor 10 antara berikut yang manakah merupakan nisbah keberuntungan? Ni betul salah? Salah. Ni? Betul. Ni? Betul. Ni? Salah. Jadi jawapan dia ialah 2 dan 3. C. Okay, very good. Okay, nombor 19. Yang manakah maklumat berikut telah dipilih pada buku restu? Okay, jualan dan kos jualan, berapakah margin untung kasar? Apa formula margin untung kasar? Untung kasar per kos jualan darab 100. Untung kasar sama dengan? Jualan bersih. Margin untung kasar. Dia ada dipanggil tokok kan?
Satu lagi dipanggil margin untung kasar. Okay. Kalau tukukkan apa? Untung kasar. Tukukkan untung kasar bahagi kos jualan. Macam mana? Kalau tukukkan? Untung kasar bahagi kos jualan. Untung kasar bahagi, saya pendek je lah, UK bahagi KJ Kalau yang ni, darab 100. Yang ni? Margin untung kasar pun darab 100. Ha? Untung UK kasar bahagi jualan bersih. UK bahagi dengan jualan bersih Bersih darab. darab 100. Okay, jadi sekarang ni dia nak margin untung kasar. Margin untung kasar Tukukkan. ni lain dia untung kasar atas jualan bersih kan, atas jualan. Okay, jadi dia bagi jualan 28,000. 28,000 kat bawah lah. Okay, manakala untung kasar dia, macam mana cari untung kasar? Jualan tolak kos jualan. Jualan tolak kos jualan 12,000. Jadi jualan tolak kos jualan 28 tolak 16,000 lah. 28,000 tolak dengan 16,000. Jadi dapat berapa? 12,000. Sekejap, darab 100. 75. Ni dapat 12,000 kan? 28,000 jadi kita dapat bahagi darab. Jadi kita dapat 42.85. Okey, jadi jawapan dia ialah B. Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh? Boleh. Ingat dalam SPM account dia tak bagi formula jadi kita kena hafal. Maklumat berikut diberi pada syarikat JJ Soft Berhad dan syarikat Fuzi Berhad bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey, dia kata kadar pusing ganti inventory 4 kali dan 6 kali yang ni Antara berikut pernyataan manakah benar tentang pemutusan inventory kedua-dua syarikat tersebut? Syarikat Fuzi sentiasa menjual inventory baru berbanding syarikat G-Soft Berhad, betul ke? Betul. Okey, betul. Dia lagi tinggi ni maknanya dia lagi tinggi lagi cekap. dia selalu tukar dia punya stok ya. Sebab apa dia jual dengan lebih banyak jadi dia ni. Okey, syarikat Fuzi lebih cekap menguruskan inventory-nya berbanding G-Soft Berhad. Betul. Betul. Syarikat ni menukarkan inventory-nya 4 bulan sekali, manakala syarikat ni menukar inventory-nya 6 bulan sekali. Salah. Lah, ni menukar 2 bulan sekali, manakala syarikat ni menukar 3 bulan sekali. Betul. Betul. Jadi jawapan dia 1, 2 dan 4 B Macam mana tahu ni 2 bulan sekali ni? Maksudnya dia keluarkan banyak ah. Dia boleh Okay, kalau awak tengok ni kan, setahun ada 12 bulan. 12 bahagi 4 kali, 3. maknanya betul lah 3 bulan sekali ditukar stok dia Okay, manakala syarikat Fuzi, setahun ada 12 bulan bahagi 6, jadi 2 bulan sekali lah ditukar. Okay. Alright, 21. Perniagaan Aizah memulakan perniagaan dengan modal tunai di bank sebanyak 12,000 pada 1 Januari. Perniagaan tersebut tidak menyimpan rekod cadangan lengkap. Okey, ni dia punya maklumat dia. Abahai, dia punya macam ni pula Hitung untung bersih perniagaan Aizah pada tahun berakhir 31 Disember. Okey, macam mana dia nak kira untung bersih ni? Kita nak pakai formula apa? Modal lahir sama dengan modal awal tambah ambilan tolak modal. untung bersih tambah modal tambahan. Okey, kita nak cari untung bersih tadi sama dengan Betul. apa? Modal akhir Modal akhir tambah ambilan Tolak modal tambahan. modal tambahan MAP
Saya kecil-kecilkan. Okey, yang ni MAW, modal awal. Lepas tu tolak modal tambahan. Okey. Jadi kita tengok kat sini, untung bersih dia suruh carilah. Okey, lepas tu modal awal dia berapa ni? 12,000. Okey, dia masukkan tunai sebanyak 1 juta ni 12,000. Okey, ni modal awal dia 12,000. Modal tambahan? Tambahan. Tak ada kan? Tak ada. Tak ada. Okey, lepas tu ambilan 1,000. Okey, lepas tu macam ni kita nak tahu modal akhir? Modal akhir, ada pejabat tambah. Aset tolak liability. Tolak liability. Ni aset, liability, Tambah pejabat, tambah EBT, tolak EBB. Jadi kita tambahkan kat situ 3,000 tambah 4,000. Okey, EBT ni kita tolak 1,500 tambah 1,000 tambah 9,000. Okey, jadi jawapan dia 15,500. Okey, jadi yang sini jawapan dia sama dengan ni tambah ni tolak. Jadi dapat 4,500 Dapat? Sama dengan saya? Dapat. Okey, restoran Jihan tidak menyimpan rekod tidak lengkap. Maklumat berikut daripada buku restoran tersebut. Apakah butiran P dan Q punya term mengira modal? Apa P, apa Q? P asset, Q liability. Ya, jawapan dia ialah D Kan nak kira modal senang je, aset tolak liability. Okey, butiran berikut diambil daripada kedai Nyai Riang. Kirakan belian kredit. Macam ni kita nak buat ni. Okey, jadi kita kena buat dia punya ni lah Tadi kita buat ABT punya kan? Sekarang kita buat ABB punya. Ni saya padam lah. Jadi tak payah buat tapak banyak-banyak. Okey. Ni pun terbalik lah jadinya bila ABB. ABB, sini tambah, sini tolak. Okay, jadi baki bawah-bawah kat sini. Baki hantar bawah kat sini, kat tempat tolak. Sini apa lagi? Belian kredit kan? Jadi, sini bank, pembayaran. Saya macam awak tahu je tau, kalau tak tahu discount. je. Okay, very good. Discount. Lagi? Pulangan belian. Belian. Okay, lagi? Ada lagi tak? Okay, kita try masukkan. Ini dia baki dia ada dua sebenarnya ni. 2019 baki awal. Oh, ni baki awal, ni baki akhir Okay. Baki awal dia 100,000, kemudian baki akhir 75,000. Ni baki awal 100,000. Sini 75,000. Okay. Lepas tu belian tunai kita ni kita boleh saja, tak payah. Bayaran pada pembekal inilah berapa amount dia? 125,000. Okay, lepas tu macam biasa kita tambahkan tolakkan. Semua orang betul soalan ni? Betul. Jadi jawapan dia ialah 100,000. Okay
Okey, yang manakah butir penerimaan dalam belanjawan tunai? Pinjaman bank, dividen? A. Ya, kadar bayaran tak, ni belanja. Ini faedah kesimpanan ditambah. Ni B tidak belanja belian aset bukan semasa tak, ni dua-dua keluar. Pembayaran, jualan kredit terima bayaran oleh pelanggan. Jualan kredit tak ada. Okey, sepatutnya jualan tunai sahaja. Okey, ini tak ada. Jadi jawapan dia A, betul? Boleh ya? Tak ada apa-apa nak tanya sini 25 antara berikut yang manakah kawalan tunai yang apa tu? Okey, yang manakah keadaan kawalan tunai yang biasa digunakan oleh perniagaan? Okey, pengauditan dibuat terhadap rekod perakaunan sahaja. Okey, ya ke? Okey, menyediakan imbangan duga untuk menyemak ketepatan akaun, kaki tangan yang sama ditugaskan untuk menyimpan rekod dan auditan, mengadakan kata kata masuk untuk mengenai pihak tidak berkenaan mengakses sistem maklumat perakaunan. Okey, nombor 4 ni betul. 2 dengan 4. 2 dengan 4. 2 dengan 4. D Ada apa-apa nak tanya? Sebab kalau audit ni bukan setakat rekod perakaunan saja, sepatutnya semualah. Dia ada audit dalam di mana dia akan check everything. Kaki tangan yang sama ni, ini akan menyebabkan fraud ataupun penipuan sebab orang yang rekod dia juga yang audit. Jadi ni memang Imbangan duga ni pelarasan kan patutnya? Imbangan duga ni memang kita sediakan, sebenarnya kita nak check ketepatan akaun tu. Kan sebab biasanya Betul lah kan yang ni. imbangan duga kalau tak seimbang maknanya adalah yang kita rekod tu mungkin tak tepat kan. Kita tersalah kira ke apa ke. Okay, jadi jawapan yang tepatlah D. 26. Petikan buku tunai dan penyata bank berikut diperoleh daripada kedai haiwan. Okey, apakah catatan yang perlu dilakukan untuk buku tunai untuk membetulkan kesilapan berikut? Okey, 2883, 2833. Okey, macam mana dia nak betulkan? Okey, dalam ni dia betulkan sebenarnya dia, ini yang betul ni yang salah. Jadi kita nak betulkan kat sini. Kalau awak tengok dia dah terkurang sebanyak RM50, betul tak? Sebab ni yang betul, ni salah. 50 kan? Jadi bila 50 dekat buku tunai kita nak masuk mana? Kredit lah juga kan? Dah terkurang. Kreditkan 50. Kreditkan 50. Jadi jawapan dia ialah B. Okay. KK okey tak KK? Diam je. KK ayu okey? Boleh lah. Boleh lah. Tak faham tanya Cikgu pergi laju ni. Okey, perniagaan Ali menerima penyata bank berbaki kredit RM3,200. Baki ini berbeza dengan baki buku tunai 31 Mac disebabkan perkara berikut. Cek belum dikekalkan dengan kesilapan buku tunai terlebih 50. Hitungkan baki akhir yang ditunjukkan dalam buku tunai. Okey, bila kita betulkan buku tunai ni masuk tak? Tak, ni tak masuk. Ni dia masuk dalam buku penyata penyesuaian bank je kan. Dia tak masuk buku tunai. Jadi yang kita kena betulkan ialah Kesilapan buku tunai. kesilapan buku tunai je. Okey, jadi bila dikata kesilapan terlebih debit 50. Baki disebabkan perkara berikut. Sekejap, menerima penyata bank berbaki RM3,200. Baki akhir yang ditunjukkan dalam buku tunai. Okey, saya rasa sepatutnya cek dikemukakan. Kita buat kat sini lah ya. Bagi kita sama-sama nampak. Okey, kalau dia punya tu formula dia, kalau yang kita betulkan buku tunai kan, dia mesti start daripada buku tunai, ditambah C, iaitu cek belum dikemukakan, tolak D. Dan tolak D. Ini deposit belum dikreditkan. Kita dapatlah penyata bank.
Okey. Jadi sekarang ni dia bagi penyata bank berbaki 3,200. Jadi kat sini adalah 3,200. Okey, baki ini berbeza dengan baki buku tunai ini disebabkan perkara berikut. Sekejap, okey, jadi cek belum dikemukakan 540 ni kat sini lah kan. Jadi macam mana dapat sini? Tambah ni dapat kalau kita ikut formula BT tambah C dapat PB. D tak ada kan. Jadi sekarang ni apa yang kita, kalau kita nak dapat sini kita kena ambil ni lah kan. Tolak hello, Assalamualaikum. Kejap lagi boleh tak? Ni tengah ada kelas lah. Kejap lagi nanti minta pun balik. Hello? Hello? Hilang. Okay, jawapan dia 2660. Salah juga. Maknanya dia kena ambil kira yang ni lah kan? Okay, kesilapan tunai terlebih debit 50. Okay, sekarang ni kita nak tengok buku tunai. Saya buat kat sini buku tunai. Banyak sikit lah jalan kerja dia Sekejap, sekarang ni kita sampai soalan berapa? 27. 27 Saya rasa kita cek sampai soalan 30 dulu boleh tak? Sebab kejap lagi dah nak maghrib kan? Tak sedap pula. Boleh je. Sama esok pagi lah cikgu. Lepas tu nak bincang. Okay. Lepas tu buku tunai dia kata sebelah debit yang terlebih 50 kan? Okey, sini bahagian terima, sini bahagian bayar. Okay. Dia punya formula Dipa cintaku cuba beca Ford. Dipa cintaku cuba, sekejap cikgu pun tak ingat beca Ford. Dipa cintaku cuba beca Ford. Button apa? Button kedekut. Button kedekut. Pergi kedai Pergi kedai ni sebenarnya. Pergi kedai button kedekut lah. Kalau button kedekut bermakna dia bayar lebih, terima kurang. Bayar lebih, terima kurang. Jadi ni maknanya ni terima dia terlebih. Kan sebelah debit terima dia terlebih sebab ni ada tadi terlebih 50. Okay, jadi bila dia terlebih 50, sebenarnya dia tak boleh masuk dekat sini. Dia kena masuk dekat sini. Dia tak boleh masuk geng deposit. Dipa cintaku ni geng deposit. Lagi satu dia punya formula dia ialah C apa? Apa formula dia ingat tak? Cikgu ni pun dah lupa lah. Saya ingat kan? Siapa ingat? Cikgu pun dah lupa. Bukan. Mana tajuk dia tu? Belanjawan, bukan. Tajuk tu penyata penyesuaian bank kan? Penyata kewangan. Mana penyata penyesuaian bank? Ni. Allah. Okay. Come on. Pula benda ni. Okay, ni dia. Kesilapan buku tunai Dipa cintaku. Ni. Geng dia, Cik David Fasola. Pergi kedai button kedekut.
Ni button pemurah dah. Confused dah. Dipa cintaku. Tak ingat pun dah button pemurah tu. Saya ingat button kedekut je. Button kedekut. Jadi, tapi dia kira kategori sini lah kan? Terima lebih. Tadi dia terima lebih ke apa? Terima lebih Terima lebih. Terima lebih dekat deposit. Okey, jadi maknanya kan terima lebih dekat deposit kan? Jadi dia masuk kat sini lah. Tolak 50. Jadi nak dapat sini. Ni. Tadi memang ni sikit Ni tambah ni tolak ni kan. Buat jalan balik. Jadi jawapan dia 2710. Jawapan dia ialah B B. Okey. Okay. Ni dah nak maghrib Maghrib kau apa? Maghrib lambat 7.30 tu. 7.30 Dapat ke kini? Kita cubalah habiskan kalau boleh ni sebelum maghrib. Okey, berapakah kongsi untung setiap pekongsi jika untung Maghrib 7.29. 7.29 Okey. Berapakah kongsi untung setiap pekongsi jika untung atau rugi dibahagi sama rata? Macam mana kita nak kira ni? Untung bersih tambah Faedah atas. tambah FAA tambah faedah atas 9 tolak faedah atas Modal. Okey, jadi kita kira 6,000 tambah FAA tolak FAM 1,200. Jadi kita dapat 5,100. Bahagikan dengan 2. Jadi seorang dapat 2,550 C. Ya. Okey, soalan ni senang. Komponen ekuiti pemilik dan penyaring terdiri daripada apa? Modal dengan semasa. Kau modal dengan akaun semasa. Okey, very good, betul. Antara rekod putih manakan di rekod sebelah debit akaun semasa perkongsi. Sebelah debit dia apa? Ambilan, betul? Ambilan kongsi rugi. Okey, dua ni FAM dengan bonus allowance tu biasanya sebelah kredit. Okey, jadi 1 dan 2 ialah A. Okey, sempat ni. Cikgu, kongsi rugi tu apa? Yang kita bawa daripada apa? Daripada penghasilan untuk rugi. Penghasilan untuk rugi. Dia kalau negatif tu kongsi rugi lah. Kalau positif kongsi untung. Okey. Okay. Catatan bergu yang betul untuk rekod penutupan akaun aset semasa pembubaran perkongsian. Okey, debit bank credit asset. Apa pula ni? Kalau menutup akaun aset. Okey, tutup akaun aset. Okey. Inilah kan jawapan dia ialah D. Debit realisasi credit account asset. Sebab dia nak kosongkan akaun aset tu yang mula-mula sekali first step dia. Jadi debit realisasi kredit aset Okey, 32 antara berikut pasangan yang banding benar tentang syarikat Senayan Berhad dan syarikat Awam Berhad. Bilangan pemegang share yang maksimum ialah 100. Betul ke? Salah kan? Dia sebenarnya 20 orang je. Okey. Ini automatik salah lah. Dia nak yang benar Share tidak boleh disenaraikan di Bursa Malaysia. Okey, betul. Dia tak betul ni. Boleh disenaraikan. Okey, ni betul. Nombor 2. Share diterbitkan kepada orang awam. Betul ke? Baik, 24 jawapannya. Salah. Share tidak boleh dipindah secara bebas. Ni boleh ni. Okey, jadi jawapan dia 2 dengan 4 ialah B. Okey. Yang ni saya tak faham nombor 3 ni. Nombor? 33 ni Tak faham. Okey, 100 Ogos 1 Ogos 2020 syarikat MM Berhad menyebabkan 3,000 share biasa pada nilai RM1 se-share pada orang rahab, orang awam. Okey, permohonan ditutup 15 Ogos dan jumlah permohonan yang diterima ialah 500,000. Dia keluarkan 300,000 tapi dia terima permohonan sebanyak 500,000. Jadi ada lebih 200,000. Okey, lembaga pengarah memutuskan untuk memulangkan lebihan langganan share kepada pemohon yang tidak berjaya pada 30 Ogos.
Okey, cara yang manakah tepat untuk urus niaga 30 Ogos yang dia nak pulangkan ni lah Okey, jadi apa yang berlaku? Saya buka kat sini. Saya tak buka akaun modal dia tapi saya buka akaun permohonan share. Okay, bila kita buka akaun permohonan share, biasa. Okay, permohonan share biasa ni ataupun permohonan share keutamaan, kedua-dua akaun permohonan ni adalah akaun sementara. Okay, let's say lah katakan kita dapat saham. Mula-mula dia kata dia jual, dia nak 300,000 je tapi dia terima 500,000. Jadi apa yang berlaku? Debit bank, kredit permohonan share biasa. Jadi kita masukkan di sini sebanyak 500,000. Okay, ini yang mula-mula yang diterima pada 1 Ogos. Okay, kemudian dia kata yang dia masukkan dalam ni yang diterima hanya 300,000. Jadi kita masukkan dalam share biasa hanya 300,000. Jadi kita buka lah akaun share modal biasa tu 300,000 sebelah kredit. Sini debit, sini kredit Okay, ada balance 200,000 betul tak? Jadi balance dia 200,000 tu kita keluarkan balik daripada bank ni. Jadi kalau awak tengok sebenarnya debit akaun permohonan share biasa, kredit bank. Nampak tak kredit bank? Lawan dia kan? Jadi tadi debit modal share biasa, kredit bank. Ni bukan, maknanya ni lah. Bukannya modal share biasa, permohonan share biasa Ni. Jadi jawapan dia ialah D. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tadi yang kata faham boleh ikut? Boleh. Boleh 34 syarikat Gigi Berhad telah menerbitkan 300,000 unit saham biasa, share biasa pada nilai RM1 se-share dan 100,000 unit 8% share keutamaan. Nilai dia RM2 se-share. Okey, semua share jawapan dia. Penuh dia ni. Hitung modal diterbitkan dibayar penuh. Jadi ni 300 dalam RM1 300 lah. 100 dalam 2 jadi 200. Jadi total dia ialah 500,000 Jawapan dia C. Ada siapa-siapa nak tanya ni? Ni 300 darat RM1, total dia 300. Tambahkan 100 darat RM2 jadi 200. 300 tambah 200 jadi jawapan dia ialah 500,000. Okey, boleh? Apa yang tak faham? Okey. Tak faham. Tak faham? Okey, ni macam ni dia sebab sekarang ni dia nak hitung modal diterbitkan. Maknanya dia nak dalam bentuk RM. Dia bukan nak unit, dia nak RM. Okay. Kita nak tahu RM, kita darabkan unit, darab harga. Okay. Okay, jadi untuk share biasa dia ada 300,000 unit, darab RM1, jadi jumlah dia 300,000, betul? Betul. Okay, untuk share keutamaan pula, dia ada 100,000 tapi setiap satu tu harga dia RM2. Jadi 2 kali 100 bersamaan RM200,000. 200 tambah RM300,000? 500. Okay, boleh? Yang 800 tu, Boleh. 800 apa? 800. Okey, soalan yang bagus. 8% ni sebenarnya nilai dividen dia. Kalau share Dividen trip. share keutamaan dia memang kat depan dia ada peratus dia ni. Peratus ni menunjukkan dividen dia untuk share keutamaan. Share biasa dia tak ada tunjuk sebab share biasa ni dia punya dividen dia berubah kan ikut untung dia. Tapi kalau share keutamaan dia punya dividen berubah. Okay. Dia tak tanya dividen kan, jadi awak boleh ignore je lah dalam untuk soalan ni. Okay, itu perangkap. Okay, ini soalan yang bagus. Pada 1 Januari 2020, baki tunai kelab berjaya ialah 2340. Penerimaan dan pembayaran kelab berjaya pada 31 Mac ditunjukkan seperti berikut. Okay, jadi ni kita kena kira macam mana dia nak cari apa ni? Baki tunai 1 Mac. Okay, macam mana nak cari? Baki bawah-bawah dia kan? Lepas tu? 1,340. Lepas tu nak kena buat apa? Tambah penerimaan. Tambah penerimaan. Lepas tu? Tolak Pembayaran. Okay, very good. Jadi jawapan dia mana? Ni awal tambah penerimaan tolak pembayaran. Jadi jawapan dia?
D, 10,400. Tu saya tak kira ni. Betul D Ya, betul. Hitung lebihan atau kurangan kelab berjaya. D, bukan C. Lebihan ni pula. Allah, ni jenuh sikit. Okey. Apa dia bagi kat sini? Hitungkan dia punya lebihan atau Cikgu, apa? C jawapannya. Saya kira. Ha, Jawapan dia C lah cikgu. C. sabar je lah. Okey, yang ni? Yang 35 ni C. 35 Yang 36 tak tahu. Tak kira. Okay, macam mana nak kira ni? Baki Oh. tunai ni kita balikkan. Okey, macam ni kita nak kira lebihan atau kurangan? Pendapatan tolak Dengan pendapatan hasil tolak dengan pembelajaran hasil. okey, pendapatan hasil tolak pembelajaran hasil. Yang mana pendapatan hasil? Bayaran masuk, yuran ahli, sewa lokal. Okey, jualan perabot boleh tak? Tak. Tidak. Jualan perabot. Saya rasa macam boleh lah ni. Sepatutnya dia masuk untung perabot. Okay, kita try je lah dulu Lepas tu yang sebelah sini, Atas sukan. alatan sukan, belanja pos dan cetakan, kadar bayaran. Saya rasa ni kita tambah sini, tolak sini je lah. Ignorekan yang ni kot. Soalan ni dia macam sikit. Okay, 1,200 tambah 5,680 tambah 450 tambah 730. Dapat 8,060 tolak 800 tolak 290 tolak 1,300. Tak dapat cikgu. Rasanya jualan perabot tak ada cikgu. Jualan perabot tak ada, 4110 tak ada. Mungkin ni yang tak masuk kan. Jadi kita tadi tolak 450 lah. Dapat A. Dapat apa? Saya dapat B. B. Sekejap. Cikgu pun tak puas hati. 36 Terengganu Ambil baru habis kemas bilik. Aku nak cepat. Mana jawapan dia? Rajinnya Amir kemas bilik. Amir tengah-tengah kemas bilik. Dia cakap dia baru habis kemas bilik. Mari sini tolong kemas kat sini sekali. Tadi apa nombor? 36. 36, jawapan dia B. Baik. Dapat tak? Macam mana boleh dapat B? Saya dapat E. 36 B. 3660. Cuba tadi ignore tadi ni 1,200 tambah 5,680 tambah 730. Tolak 800 tolak 290 tolak 1,300 tolak 1,500 tolak 60. 4,660 tolak dengan 8. Kenapa dia dapat macam tu? Ni awak tinggalkan saya fikir dulu. Kenapa soalan macam ni? Nombor 36 kita tinggal dulu Okay. Ni saya hentam dulu lah, katakan letak dapat A. Apakah akaun yang perlu disediakan bagi kelab satuan yang memiliki restoran untuk mencari untung atau rugi restoran? Ni jawapan dia C lah kan, akaun perdagangan. Ini paling senang. Antara berikut yang manakah benar tentang perbezaan antara kos tetap dengan kos berubah? Bayaran kepada penggunaan faktur tetap, bayaran kepada penggunaan faktur berubah, dia akan berubah sepanjang tempoh pengeluaran. Tak. Ia menjadi malar. Tak. Perlu ditanggung walaupun tiada pengeluaran. Ya. Tidak. Ya. Jika tiada pengeluaran. Ya.
upah pekerja kilang. Gaji pengurus. Salah. Salah. Betul. 3-1. 3 dengan 1 kan. Jadi jawapan dia ialah Jawapan dia. okey, 39 kos pengeluaran kerepek. Berapakah kos Kos tetap tetap dan kos dan berapakah kos berubah? Kos tetap dia berapa? Penyelia kilang, insurans kilang. Insurans kilang. 5,300. Okey, kita tengok kos berubah dia bahan langsung ni. Okey, betul lah. Jawapan dia ialah A bahan langsung dan operator kilang. Okey, dan last sekali. Return berjalan untuk memperolehi untung RM10,000. Yang ni kita kena kira untuk formula dia tu. Kos tetap tambah untung sasaran bahagi dengan margin caruman seunit tambah dengan formula dia. Allahai, cikgu ni pun dah mula ni. Margin caruman seunit bawah tu apa? Bahagi dengan MCS kos tetap bahagi harga jualan seunit. Yalah. Kos tetap tambah sasaran formula dia kos tetap kan ni TPM. Dia nak TPM apa ni? TPM unit. Nak lagi formula dia? Dia sebenarnya atas tu ialah kos tetap. Okay, bahagi dengan harga jualan yang seunit tolak kos berubah seunit. Okay, tapi sekarang ni dia nak sekali dengan sasaran dia kan. Jadi kalau nak untung sasaran, sini ada untung sasaran TPM plus untung sasaran. Jadi kat sini pun dia kena tambah untung sasaran. Jadi kos tetap dia RM20,000. Untung sasaran dia RM10,000. Okey, yang ni harga jualan seunit dia ialah 6 tolak RM2. Jadi ni kita dapat manakala yang ni 750. jadi awak dapat RM7,500. 7,500. Okay. Okay, view score. Kita bantai tadi satu Agaknya yang tadi tu kot. Mana yang salah ni? Mana salah? Tak apalah, saya pun dah tak tahu mana salah ni. Agaknya yang tadi kita bantai kot. 30 berapa tadi? 36. 36. 6. Okey, 36 ni kan saya cari penyelesaian dia. Okey, ada apa nak tanya setakat ni? Tidak ada. Okey, terima kasih. All the best. For you. Siapa yang belum buat boleh cuba habiskan buat. Nak buat kali kedua pun it's okay. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Selamat maghrib. Okey. Jangan lupa banyak kat Tuhan, kat Allah. Semoga Allah rahmati apa yang kita buat hari ni. Okey. Bye Anis. Bye Anis. Bye Une. Bye Mizan.